91 penduduk di Kampung Togudon, Penampang terima geran tanah menerusi program Tanah Anak Negeri Sabah Pantas. Penyerahan disempurnakan Ahli Parlimen Penampang, Dato' Iwan Benedict. Fasa pertama meliputi lebih 157 hektar keluasan tanah. Program dilaksana Ogos tahun lalu melibatkan pengukuran keseluruhan lebih 981 hektar tanah. Ini telah menamatkan penantian berpuluh tahun penduduk Kampung Togudon untuk memiliki geran tanah. Selaku wakil rakyat di sini, saya berharap geran tanah ini membuka lembaran baru kepada para penduduk untuk memajukan tanah mereka dengan lebih baik. Mau 40 tahun. Mau lama sudah baik ini. Wow, bagus. Saya mau terima kasih sama Datuk. Kalau ini tua kan, orang tua mana lah tahu tidak tahu berapa umur lagi ini. Ini bikin tanda mata budak-budak kanak-kanak. 30 tahun sudah yang saya tunggu itu geran. Saya punya hati gembira 100% dapat ini geran. Daripada kepada saya ingat kepada Dato' Iwan Benedict. Dia yang 100% ambil barat dengan orang kampung ini. Menangani isu buli, Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Sabah Mutiara GRS sedia bekerjasama dengan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN dan pejabat pendidikan. Yang di-Pertua Mutiara GRS Datin Seri Panglima Datuk Juliah Salak berkata, menangani isu buli tidak hanya melalui pendidikan, malah melibatkan juga pendekatan program turun padang. Bila mendengar masalah-masalah buli ini adalah sangat menyentuh perasaan dan kita berharap agar perkara ini tidak akan berulang lagi dan tidak ada air mata yang keluar disebabkan perbuatan seperti ini. Pendekatan itu dapat meningkatkan kesedaran, membina hubungan yang positif dan mengambil tindakan proaktif mengatasi isu buli. Sebagai seorang ibu, Datuk Juliah turut berpesan kepada anak-anak agar sentiasa menjaga maruah keluarga. Jadi kami berharap anak-anak di luar sana sentiasa menjaga sikap masing-masing, adab masing-masing. Dalam agama pun ada sudah tertulis, sudah termakbul, sudah mengenai dengan adab. Sabah dipilih tuan rumah penganjuran program Kota Sufi Senusantara 3.0. Program berlangsung 4 hari bermula 21 hingga 24 Ogos depan. Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman dijadual merasmikan program pada 22 Ogos ini di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Program antara lain bertujuan menyatukan amalan dan kefahaman tasawuf di Nusantara. Kita berharap Kota Sufi ini langkah pertama untuk kita mewujudkan satu badan pengawasan dan pembimbing kepada tarikat-tarikat sufi, amalan-amalan tasawuf ini dengan wujudnya Jilsah Turuq Sufiyah dalam proses insya-Allah. Program bertemakan tasawuf sejati manhaj islah dan peradaban insani bakal menghimpunkan lebih 3,000 umat Islam. Setakat ini beberapa tokoh agama dan ulama luar negara telah mengesahkan penyertaan. Antaranya dari Kemboja, Australia, Thailand, Brunei, Singapura dan Indonesia. Persidangan Asia Water versi Sabah menarik minat kira-kira 2,000 peserta dari Asia Tenggara. Lebih 40 reruai dibuka. Pengerusi Jetama Water Sdn Berhad, Liao Fui Fui berkata pihaknya selaku rakan strategik dan penaja utama penganjuran berharap program tersebut mampu membantu Sabah memperkukuh keupayaan pengurusan air melalui penerapan teknologi yang sesuai. Dalam masa sama memberi impak positif kepada industri pelancongan. I went to the booth just now to actually go through what they are offered, and then one of the technology that I saw just now, that which to reduce the airlock in the pipe and then to increase faster of the pressure for the water supply, which is we definitely need it to be in Sabah because we always facing interruption water supply issue.
90 peserta terlibat dalam program Simposium Sabah Women's Leaders pada 29 Ogos ini. Mereka akan membentangkan hasil diperoleh daripada 3 siri program yang dihadiri. Kita akan bentangkanlah daripada 3 kumpulan ni, akan setiap satu ada satu wakil untuk membentangkan sebenarnya di mana tahap kepimpinan wanita, apakah gapnya untuk mencapai hasrat yang 30. Kita menjadikan wanita yang merit, yang berkebolehan dari segi education dia, dari segi dia punya ekonomi, dari segi kepimpinan. Program ini antara inisiatif khusus mencungkil dan membangun potensi kepimpinan wanita di negeri ini dengan memberi tumpuan kepada pendidikan, ekonomi dan kepimpinan. Peserta turut dibimbing mentor berpengalaman dalam pelbagai bidang untuk memberi gambaran sebenar kepimpinan dan profesionalisme wanita. Peranan nelayan kepada pertumbuhan ekonomi dan ekspor hasil laut terus diperkasa. Usaha ini seiring matlamat kerajaan memperkukuh sekuriti makanan negara. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Dun Darau, Datuk Muhammad Razali Muhammad Razi berkata, nelayan menyumbang kepada hasil negara melalui tangkapan laut dan ekspor. Permintaan terhadap ikan segar sentiasa meningkat sekaligus memberi peluang kepada nelayan menambah tangkapan dan bekalan. Beliau berucap merasmikan Persatuan Nelayan Kampung Rampayan Manggatal. Justru Datuk Muhammad Razali menyarankan nelayan tradisional mempelajari kaedah moden. Sektor perikanan juga digerakkan melalui teknologi baharu termasuk ternakan ikan sangkar, pengawetan dan pembungkusan. Usaha Universiti Malaysia Sabah UMS menyumbang teknologi bubu hybrid kepada nelayan di kampung ini turut dipuji. Ilmu yang dikongsi membantu nelayan menambah pendapatan bukan sekadar bergantung kepada hasil tangkapan harian. Sebagai sokongan, Datuk Muhammad Razali mengumumkan sumbangan RM2,500 kepada Persatuan Nelayan Kampung Rampayan Manggatal, Kota Kinabalu. Bersempena sambutan Bulan Kebangsaan 2025, satu program keagamaan anjuran Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah diadakan dalam usaha menyemarakkan rasa cinta kepada negara. Program Sayangi Malaysia yang berlangsung di Gereja Pelita Cahaya Damai itu disertai 54 peserta terdiri pelbagai anutan agama dan kepercayaan. Antaranya Gabungan Persatuan Cina Sabah, Persatuan Agama Hindu Malaysia Cawangan Majlis Sabah dan Persatuan Kinabalu Sing Sabah. Program Sayangi Sabah kali kelima ini dirasmikan Pengurus Bahagian Pengukuhan Lembaga Kebudayaan Negeri Malik Rahim. Program turut dimeriahkan dengan nyanyian lagu Malaysia Madani, rakyat disantuni sambil mengibarkan jalur gemilang. Kira-kira 200 komuniti kargo udara lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu LTAKK menyertai gotong royong perdana. Mereka terdiri warga kerja Jabatan Kastam, MAB Cargo, Post Aviation, MAB Engineering, Ejen Kastam, Ejen Logistik, AVSEC dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Perasmian disempurnakan penolong kanan pengarah Kastam 1, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, LTAKK, Nur Hamidah Kasim. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata, aktiviti itu mampu untuk mengakrabkan lagi hubungan sesama ahli dalam komuniti di kargo udara LTAKK. 60,000 peserta disasar menyertai Sabah Motor Day SMD 8.0 pada 16 dan 17 Ogos ini melibatkan peserta dari Sarawak, Labuan dan Brunei. Acara berlangsung di Universiti Malaysia Sabah UMS akan dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Pengerusi Skuad Anti Dadah Negeri Sabah Datuk Mazlan Johari Manan berkata SMD merupakan inisiatif Skuad Anti Dadah Negeri Sabah dan Kelab Dua Roda Bersatu memperluas mesej pencegahan dadah khususnya dalam kalangan anak muda. Kita menyediakan platform bagaimana mereka boleh bersatu padu, memupuk perpaduan, dan yang paling penting lagi bagi kami Skuad Anti Dadah adalah untuk menyebarkan luaskan maklumat dan info berkenaan dengan anti dadah ini. Tahun ini kita tidak akan menggunakan jalan kampung dan kita akan menggunakan jalan sepenuhnya UMS untuk masuk dan jalan luar. Keluarnya adalah jalan daripada belakang One Borneo. Jadi dia tidak akan sesak seperti sebelum-sebelum ini lah. Jadi tahun ini insya Allah dia memang akan lebih baik.
Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.